So hari ni kita nak tengok rational function pula. Sama juga macam soalan-soalan yang lain di mana benda basic kita dah cover dalam video sebelum ini. Jadi kita akan terus tengok satu contoh soalan. So soalan dia basic form bagi rational function is 6/x and then disuruh kita sketch graph gx daripada function fx ni tadi. And macam biasa, find lah domain and range dia. So, idea dia bila je korang dapat soalan macam ni, of course, kita akan express gx ni dalam bentuk fx terlebih dahulu. So that we can tengok apa transformation yang sebenarnya berlaku dekat graf asal ini. Okay, so dekat sini cara untuk express basic form, idea dia adalah kita nak singlekan si 5 ni. So bila kita nak singlekan dia, of course lah kita akan ada satu pecahan, satu ungkapan dekat atas dan dekat bawah yang sama so that kita boleh cancel out at the end of the day. So idea dia mudah je kalau korang nak cancel out. X plus 2 ni letak je balik dekat atas. So korang akan dapat sebagai gx is equal to 5 darabkan x plus 2 overkan dengan x plus 2. But the thing is dekat sini kalau korang darab masuk semula, dia akan jadi 5x plus 10 which is tak tally pun dengan kita punya persamaan asal 5x plus 4. Jadi untuk kita seimbangkan benda ni, kita kena tengok dari 10 nak jadi 4 macam mana. Yes, kita akan tolakkan dengan 6. Jadi korang akan dapatlah gx is equal to 5x plus 2 minus 6 over x plus 2. Dah dapat macam ni, kita akan divide pecahan ini kepada dua bahagian pula, which is the first one yang ni and the second one pula adalah seperti ini. So lepas korang dah dapat macam ni, yang ni of course lah boleh potong and dapatlah kita singlekan yang 5 macam idea asal kita waktu mula-mula tadi. And yang benda ni kita akan bawa ke belakang pula, ke bahagian hadapan. So kita akan dapat negative 6 over x plus 2 plus 5 as dia punya general form dalam fx. Jadi kita translate lagi semula, kita akan dapat negative fx plus 2 plus 5. Macam mana dapat benda ni? Sama sahaja kaedah dia macam dulu, which is tengok function asal. Function asal adalah 6 over x. So 6 over x ni kita kecualikan terlebih dahulu. So dekat sini apa yang tertulis? Negatif, letak negatif. Bila kita jumpa number dia, kita akan letak f. Kita jumpa x, kita letak je balik x. And then the rest kita akan salin sahaja. Plus 2 ini dalam kurungan, letakkan dia dalam kurungan dengan x. Plus 5 ni dia tak dalam kurungan dengan x, letakkan dia di luar kurungan daripada x. So kita dapatlah macam ni. Lepas tu barulah kita akan translate the transformation. So untuk translate the transformation, first of all kita ada negative sign dekat function. So negative sign ini maksudnya reflection dekat salah satu axis. But since this one is rational function, kalau lah saya pantulkan dekat x axis ke ataupun dekat y axis ke, korang akan tetap dapat bentuk yang sama. So that's why kita akan sebut reflected about one axis instead. Kemudian yang bahagian ni pula, dia punya general form adalah fx minus h. Di mana kalau h adalah negatif, gerak ke kiri, h positif adalah gerak ke kanan. So dalam kes ni, h adalah x minuskan dengan 2 negatif. So that means dia bergerak ke kiri sebanyak 2 units. And for last phase pula, kita ada fx plus k. And sama juga kalau positif gerak ke atas, kalau negatif gerak ke bawah. So dalam kes ini k adalah positif 5, so dia gerak ke atas sebanyak 5 units. Lepas dah translate transformation, barulah kita cari another information yang penting untuk lukis graf, which is x-intercept and y-intercept. So x-intercept apabila y is equal to 0, korang akan dapat x-intercept dia adalah negative 4 over 5. And then y-intercept apabila x is equal to 0, korang akan dapat y is equal to 2. Lepas dah dapat macam ni, barulah kita boleh sketch graph. So untuk sketch graph, jangan lupa kita kena label axis. This one is y-axis, this one is x-axis. Kedua, since this one is rational function, kita akan tengok asymptote dia. So bila shifted to the left 2 units, maksudnya vertical asymptote dia akan terletak dekat negative 2. And then apabila shifted upward 5 units, so means dia punya horizontal asymptote akan terletak dekat positive 5. So kita akan lukis sahaja balik benda ni. Okay. And then korang akan dapatlah satu graph ataupun satu garisan. Ni roughly je tau. Okay. 2. And then 1, 2, 3, 4. Saya agak je lah, tak semestinya ikut dia punya ukuran sangat. So lepas dah buat macam ni, simple sahaja, which is korang tak perlu pun ikut scale. Kita just lukis je sub and
sub macam ni. And then, mana-mana garisan yang kena tu, itu je lah korang label. Which is, dia punya pintasan bagi X adalah negative 4/5. And then, Y-intercept pula adalah bersamaan dengan 2. So, dah siap lah. Belum lagi. Jangan lupa untuk kita label ini adalah graf GX. So, dah siap lah graf ini. Lepas dah sketch graf, barulah kita determine domain and range dia. Which is, sama sahaja dengan dia punya function yang asal. Di mana kita akan letak R untuk dua-dua sebab kita tak dapat tentukan penghujungnya. But once again, since kita ada asymptote, kita akan kecualikan unsur asymptote. So, untuk domain, which is horizontal component, dia punya asymptote adalah dekat negative to, kita akan letak braces sebab dia adalah unsur. Kemudian untuk range pula, dia punya asymptote adalah dekat 5. So, kita akan dapat inilah jawapan akhir dia.